Kementerian Kesihatan terima lebih 500 aduan berkaitan pengamal pergigian haram. Polis Kelantan merampas 252,000 biji pil yaba. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Sahih Samsudin. Berita Wilayah Rabu 29 Jun 2022 membawakan laporan terkini seluruh negara. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Perak turut mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Sebanyak 528 kes aduan diterima Kementerian Kesihatan Malaysia dari seluruh negara melibatkan kegiatan pengamal pergigian haram yang direkodkan sejak tahun 2017 hingga 2021. Terdapat tren peningkatan dari tahun 2017 hingga 2019 namun menurun bagi tahun 2020 hingga 2021. Pengarah Kanan Kesihatan Pergigian KKM Dr. Nurmi Osman berkata aduan terbanyak diterima berkait pendakap gigi palsu sebanyak 377 kes. Diikuti aduan venir pergigian sebanyak 58 dan selebihnya berhubung pembuatan gigi palsu, cabutan gigi dan pemutihan gigi. Kegiatan ni kita nampak seperti saya mention tadi, trend dia daripada 2014 ke 2019 dia meningkat. Hanya menurun pada 2020 dan 2021 mungkin disebabkan oleh itulah arahan Perintah Kawalan Pergerakan sebabkan COVID, pandemik COVID, jadi merencatkan pergerakan mereka lah sebab tak boleh bergerak kan. Tapi kita khawatirilah dengan pembukaan semula dan kita dah back to almost normal, kegiatan ni akan mula semula. Ya? Jadi itu yang kita ambil inisiatif ni untuk memperingati supaya tidak terjerumuslah kita punya belia-belia dengan perkhidmatan ni. Kesemua yang didakwa di bawah Seksyen 4-1 Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 dalam kurungan Akta 586 merupakan wanita berusia dalam lingkungan 20 hingga 30 tahun terdiri daripada warga tempatan, warga negara Thailand, Indonesia dan China. Kesemua dihukum denda sehingga RM300,000 atau penjara 6 tahun atau kedua-duanya. Beliau kata demikian sempena sambutan pelancaran kempen Say No to Fake Dentist bahagian kesihatan pergigian KKM di Universiti Malaysia Terengganu di Kuala Nerus. Ujar beliau lagi rata-rata pelanggan terdiri daripada belia dan remaja yang mendapatkan perkhidmatan melalui media sosial. Orang ramai yang mempunyai maklumat boleh membuat aduan mengenai kegiatan tersebut ke bahagian kesihatan pergigian menerusi talian 09-6222-866 atau email ke ohd@moh.gov.my. Polis Kelantan berjaya merampas 252,000 biji pil yaba bernilai lebih RM2.5 juta di Kota Baru dan Bacok, Kelantan kemarin. Menurut pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, serbuan pertama di kawasan parkir sebuah kedai makan di Kampung Jujuluk, Bangu, Kota Baru yang bawa kepada penahanan 3 lelaki berumur 27 hingga 33 tahun. Serentak itu, 84,000 biji pil yaba bernilai RM840,000 dirampas. Susulan soal siasat ke atas suspek, satu lagi serbuan dibuat ke atas sebuah rumah di Kampung Takang, Tawang, Bacok. Hasil serbuan 168,000 biji pil yaba bernilai hampir RM1.7 juta ditemukan. 9B Akta Dadah Berbahaya dan tindakan susulan akan dibuat selepas siasatan ke atas ketiga mereka ini dibuat. Jadi inilah hasil daripada tindakan berterusan oleh Jabatan Narkotik Kontijen Kelantan dan juga narkotik di daerah-daerah dengan kerjasama dengan lain-lain jabatan.
Beliau bercakap pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kelantan di Kota Baru. Siasatan terperinci sedang dijalankan dan suspek direman 7 hari bermula semalam hingga 4 Julai. Ia mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis Selangor merekodkan 1,354 kes penipuan membabitkan kerugian RM59.6 juta untuk tempoh 6 bulan pertama tahun ini di negeri itu. Ketua Polis Selangor, Datuk Arjunaidi Mohamad berkata, 75% daripadanya kes penipuan dalam talian yang menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Hasil siasatan, sebahagian besar wang tersebut telah mengalir ke luar negara. Lebih pada 1,700 tangkapan. Tapi tangkapan yang kita buat lebih kepada kaldai. Sebab scammer ni dia menggunakan akaun, dia tak menggunakan akaun sendiri. Jadi pembuktian di mahkamah adalah agak sukar. Sebab tu saya sebelum daripada ni juga, saya ada menyebut tentang perlunya kita membuat sama ada pindaan ataupun kita menggubal undang-undang yang lebih sesuai dengan perkembangan semasa. Tegas beliau, orang ramai perlu diberi lebih pendedahan tentang modus operandi dan teknik yang digunakan sindiket penipuan. Beliau terdahulu menyempurnakan Majlis Pelancaran Kempen Anti-Scam PDRM peringkat Selangor di Shah Alam. Perniagaan anda, keutamaan kami. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di RTM hari ini. Scan kod QR tertera atau hubungi kami untuk maklumat lanjut. RTM, teman setia anda. Seterusnya, kita ke negeri di bawah bayu. Fokus petang ini, usaha penambahan nilai sumber komoditi untuk jadikan Sabah sebuah negeri perindustrian. Kita bersama Muhammad Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Silakan Dia. Ya Sahih, Sabah sedang giat menjalankan proses penambahan nilai kepada sumber seperti minyak kelapa sawit, kayu kayan dan minyak serta gas. Timbalan Ketua Menteri Merangkam Menteri Pembangunan Perindustrian, Datuk Dr. Joachim Kunsalam berkata, ia merupakan strategi kerajaan negeri untuk menjadikan Sabah sebuah negeri perindustrian. Datuk Joachim yang berucap dalam majlis pengisytiharan rasmi dan menandatangani konsesi pengoperasian pelabuhan antara Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah, POIC Sabah Sunan Berhad dan POIC Logistik Sunan Berhad berkata, bagi menjadikan Sabah sebuah negeri berpendapatan tinggi dan maju adalah penting untuk beralih menjadi sebuah negeri perindustrian. Meskipun perindustrian bukan satu-satunya syarat utama, namun ia penting untuk negeri ini mencapai ekonomi maju. Mengenai majlis disempurnakan oleh Timbalan Ketua Menteri Merangkap Menteri Kerjaya Raya Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin ini, Datuk Dr. Joachim berkata ia merupakan detik bersejarah bagi POIC Lahad Datu kerana ia membolehkan pelabuhannya beroperasi sepenuhnya sekaligus memberi impak positif kepada POIC. Pelabuhan sudah lebih kurang siap berapa tahun? 2013 dia sudah siap. Okey, ya 9 tahun atau 15 tahun sudah. Okey, dia 9 tahun sudah fully set up. But kita tidak boleh beroperasi sebagai satu port yang proper punya pelabuhan sebab belum ada pengisytiharan oleh menteri mengikut undang-undang. Okey, so itu yang kita buat pada hari ini. Sementara itu, Datuk Bung dalam ucapannya memberitahu POIC Sabah yang merupakan pemaju Taman Perindustrian POIC Lahad Datu sejak 2005 berjaya menarik lebih 3.5 bilion ringgit pelaburan syarikat asing dan domestik. Lebih banyak rancangan besar diatur POIC termasuk menjadikan Lahad Datu sebagai hub logistik, pemprosesan, pemindahan dan pembuatan wilayah BIMP Iaga.
Tambahnya, kedudukan pelabuhan POIC Lahad Datu di laluan perdagangan Selat Lombok Makassar ia semakin berkembang, menjadikannya sebagai hub logistik terbaik kepada syarikat antarabangsa. Sabah sedang berusaha mendaftarkan Kinabatangan sebagai tapak reserve biosfera di bawah Program Manusia dan Biosfera MAB, Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Ia bakal menjadikan lanskap berkenaan tapak kedua di negeri ini selepas banjaran kroka dan keempat di negara ini. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jafri Arifin berkata ia sebagai pengiktirafan daerah berkeluasan 6,605 km persegi itu terhadap sumber semula jadi dengan pelbagai fungsi ekologi penting serta lanskap unik dan kaya dengan biodiversiti. Ini proses konsultasi dan seperti yang saya cakap tadi, memang saya yakinlah sebab majoriti masyarakat setempat di Sukau ini memang dia punya kehidupan antara lainnya adalah soal alam sekitar. Mereka memelihara, menanam pokok dan sebagainya. Ini memang sinonim dengan kerja-kerja orang. Dan saya dipahamkan ada juga pihak-pihak NGO, ada ZUZU daripada Europe yang menghulurkan dana dalam memastikan kelestarian alam sekitar di Sukau ini. Beliau ditemui media selepas merasmikan sambutan Hari Biodiversiti Sedunia dan pelancaran proses konsultasi pendaftaran lanskap Kinabatangan tapak reserve biosfera UNESCO di dataran Sukau Kinabatangan. Usaha pengiktirafan tapak tersebut turut disokong penduduk setempat. Memang menyokong penuhlah dengan pengujudan tapak tersebut. InsyaAllah kita dengan masyarakat-masyarakat yang ada memberi kerjasama sepenuhnya dengan pemeliharaan ini kerana perkara ini memang sudah dilakukan sejak dahulu lagi. Kita berasa banggalah dengan perjalanan ini. Berasa bangga semua penduduk Kampung Sukau termasuk diri saya sendirilah. Kita boleh lihat sini pelbagai biodiversiti, tempat-tempat yang menarik dan sekarang pun PKP sudah habis dan hopefully benda ni akan menarik pelancong lagi lah. Saya menyokong penuh sekiranya landscape Kinabatangan dicalonkan dalam UNESCO lah. Sebab seperti kita tahu Sukau inilah terutamanya dia kan pusat biodiversity, jadi sangat sesuai untuk dicalonkan di mata dunia. Jadi lagi dapat tarik ramai pelancong. Proses konsultasi pencalonan Kinabatangan sebagai tapak reserve biosfera dijangka akan memakan masa 2 tahun untuk penilaian pihak UNESCO. Usaha Institut Pengajian Islam dan Dakwah IBDAS Sabah mengadakan Konvensyen Inovasi Pendidikan Tinggi Islam Sabah KIPTIS 2022 disambut baik oleh Kerajaan Negeri. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, program berkenaan platform berkesan berkongsi inovasi kreatif yang mampu meningkatkan kualiti IPT dan pusat-pusat kemahiran di negeri ini. KIPTIS juga selaras dengan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya yang menekankan pembangunan modal insan termasuk kesediaan institusi pendidikan mengadaptasi sepenuhnya teknologi digital. Saya menyokong penuh usaha IBDAS JAKIM dalam memperkasa inovasi pendidikan melalui inovasi-inovasi yang telah diberikan idea oleh para pensyarah yang diundang pada hari ini. Mudah-mudahan usaha ini akan dapat membantu hala tuju Sabah Maju Jaya yang antara agenda utamanya ialah modal insan dan kesejahteraan rakyat. Salah satu daripada hasil yang penting ialah kolaborasi bersama. Network ataupun integrasi antara institusi-institusi pendidikan itu sendiri yang dapat kita ketengahkan. Sebagai contoh, apabila IBDAS akan memperkenalkan 2 program baru. Salah satunya Diploma Dakwah Digital dan Diploma Pelancongan Islam. Ianya bersesuaian dengan situasi semasa hari ini. Demikian dimaklumkan ketika perasmian KIPTIS 2022 di Kota Kinabalu. Konvensyen 2 hari ini menyaksikan kehadiran 50 peserta pelbagai agensi dan institusi pendidikan secara bersemuka dan 700 peserta secara dalam talian.
Dalam program sama, IBDAS turut memperkenalkan dua pengajar baharu dari Universiti Al-Azhar iaitu Syekh Dr. Osman Hashim Bayomi Ahmed dan Syekh Dr. Ibrahim Abdullah Syed Muhammad yang menerima watika pelantikan daripada Datuk Dr. Sirajuddin. Baik, pemerkasaan sekuriti makanan negara memerlukan kerjasama semua pihak bagi membantu negara berhadapan isu kenaikan harga barangan. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Syahrudin Awang Ahmad berkata, kerajaan telah pun merancang pelbagai alternatif dan ia memerlukan intervensi jangka panjang agar bekalan konsisten sampai kepada rakyat. Dr. Syahrudin yang ditemui RTM di Kota Kinabalu percaya tiga pihak utama perlu memain peranan iaitu pembekal, peniaga dan pengguna melalui pelaksanaan Akta Pencatutan, Akta Kawalan Harga dan Akta Hak Perlindungan Pengguna bagi menangani isu manipulasi pihak tertentu dalam penetapan harga. Bila harga naik, maksudnya permintaan tinggi, penawaran kurang. Dan bila ini berlaku, peniaga ataupun pembekal terpaksa meletakkan satu harga yang tinggi untuk mengekalkan stok bagi mereka terus beroperasi baik sebagai pembekal maupun sebagai peniaga. Tambahnya, pelbagai faktor mengakibatkan stok bekalan makanan tidak menentu antaranya cuaca dan iklim. Justeru, beliau juga berharap rakyat mendapat sokongan daripada kerajaan untuk melaksana tugas mengeluar dan menyediakan keperluan sendiri daripada bergantung sepenuhnya kepada pihak pembekal dan peniaga luar. Pembinaan penghadang hakisan tebing Sungai Padas di Kampung Kondo, Beaufort akan disegerakan demi keselamatan penduduk setempat. Jabatan Pengairan Saliran JPS yang meninjau kawasan berkenaan mendapati terdapat hakisan sepanjang 53 meter yang memerlukan kos pembaikan berjumlah RM250,000. Tinjauan turut disertai Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan Ruslan Muharram bersama Jabatan Kerja Raya JKR Beaufort. Menurut laporan Jawatankuasa Pembangunan Kemajuan Kampung JPKK Kampung Kondo, sebahagian jalan raya di kampung berkenaan akan terhakis setiap kali berlakunya banjir. Mencegah hakisan tebing Sungai Padas dengan menggunakan batu-batu besarlah boxstone kan, dan kita memberi jaminan bahawa pembinaan hakisan sungai ini kita akan segerakan. Saya bersyukurlah kepada Yang Berhormat dan juga kerajaan yang ada sekarang ni, mudah-mudahan boleh dilaksanakan secepat mungkin untuk demi untuk kebaikan masyarakat setampatlah di sini. Itu yang kami harapkanlah. Turut dilakukan tinjauan penghadang hakisan tebing sungai sepanjang 50 meter bagi mencegah limpahan air Sungai Padas di kampung swasta melibatkan peruntukan kerajaan negeri berjumlah RM250,000. Ruslan yang juga pengerusi Koperasi Bersatu Berhad Kampung Swasta turut merasmikan mesyuarat agung tahunan koperasi berkenaan di Dewan Terbuka Masjid Darul Ikhwan Desa Lestari. Baik, sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Teruskan bersama saluran dan portal berita RTM untuk info terkini dan sahih. Kembali bersama Sahih di Angka 10. Silakan Sahih. Terima kasih Dia. Sebelum ke berita selanjutnya, kita ikuti laporan cuaca oleh Met Malaysia bersama-sama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Hussein. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini kita lihat terlebih dahulu paparan carta angin pada ketika ini. Baik, bagi kawasan daratan kita menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga ke 20 km sejam. Baik, tetapi di kawasan perairan di latitude yang lebih tinggi ini, angin bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh mencapai 4.5 meter. Justru itu Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang serta bergelora kategori pertama dan juga kedua yang melibatkan kawasan perairan Phuket,
Condor, Reef Knot, Dalayang, Labuan dan juga Palawan, yang mana dalam tempoh ini ianya adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan regas laut, cuba aktiviti perkapalan dan juga menangkap ikan. Dan baik, amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 2 Julai 2022. Jadi pada orang ramai diharapkan lebih berhati-hati, sentiasa berwaspada dan peka dengan amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baik, kita akan beralih ke paparan gambar radar bagi melihat keadaan cuaca semasa pada ketika ini, apa yang berlaku. Baik, pada ketika ini hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat kini sedang berlaku melibatkan di hampir ke semua negeri di bahagian pantai barat semenanjung Malaysia. Hujan kini berlaku di negeri Kedah, di negeri Perak, pedalaman di negeri Selangor, di pedalaman negeri Sembilan, begitu juga di negeri Johor serta di negeri Pahang, yang mana hujan ini kita jangkakan akan beransur-ansur reda tidak lama lagi apabila hujan ini yang berlaku di kawasan pedalaman ini akan perlahan-lahan bergerak menghala ke timur. Jadi negeri Kelantan, Terengganu dan juga di bahagian timur di negeri Pahang akan mengalami hujan pada lewat petang ataupun awal malam nanti. Keadaan yang serupa juga kini sedang berlaku di negeri Sabah, yang mana hujan beserta lewat petir kini sedang berlaku melibatkan di bahagian Tawau dan juga di bahagian Sandakan. InsyaAllah akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Di bahagian Kudat, Pantai Barat dan juga di bahagian pedalaman negeri Sabah pada kini dalam keadaan yang agak mendung. Bagi negeri Sarawak pula, keadaan hujan lebat kini sedang berlaku di sekitar bahagian barat di negeri Sarawak yang melibatkan bahagian Kuching, Serian dan juga di bahagian Samarahan. Hujan ini kita jangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam. Baik, bagi bahagian lain melibatkan bahagian Seri Aman, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang buat masa kini sedang mengalami hujan renyai yang kita jangkakan akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Baik, kita akan teruskan dengan ramalan cuaca pada esok pagi, yang mana kita jangkakan kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia akan mengalami keadaan cuaca yang agak mendung, terutamanya di bahagian pantai barat semenanjung Malaysia, yang mana dapat diperhatikan kita jangkakan hujan akan berlaku di sekitar kawasan Selat Melaka, di Selat Melaka Utara dan juga di selatan. Jadi hujan akan lebih tertumpu di kawasan pesisir pantai di negeri Sembilan, Selangor, di negeri Perak dan juga di utara yang melibatkan perairan negeri Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Bagi negeri Sabah, hujan berserta petir akan lebih tertumpu di sekitar kawasan perairan Tawau dan juga di bahagian Sandakan pada esok pagi. Manakala di negeri Sarawak pula, hujan akan lebih tertumpu di sekitar bahagian barat yang melibatkan Serian, Kuching dan juga Samarahan nanti. Dan di bahagian-bahagian lain, InsyaAllah tiada hujan akan berlaku pada esok pagi. Dan bagi anda, untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh buat turun aplikasi My Cuaca, serta anda boleh layari Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube. Baiklah, bisa kita lihat amalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkembangan dari bumi Kenyalang, antara fokusnya Sarawak bercadang untuk mewujudkan pusat songket. Perincian lanjut bersama Buma Wen. Silakan Buma.
Baik, terima kasih Sahi. Sarawak bercadang untuk mewujudkan pusat songket di seluruh Sarawak yang menawarkan ruang untuk pengeluaran, pendidikan dan latihan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberitahu pewujudan pusat tersebut bukan sahaja akan menyuntik rangsangan terhadap ekonomi tempatan, malah menyediakan tempat untuk setiap masyarakat membiasakan diri dengan seni songket. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menambah, pusat songket tersebut kemudiannya boleh menjadi koperasi yang membantu memasarkan songket Sarawak sebagai produk. Ini jelasnya akan membolehkan masyarakat mengekalkan industri songket di daerah mereka sendiri selain menjadi kreatif tentang cara memasarkan songket yang dihasilkan. Premier Sarawak juga percaya songket Sarawak berpotensi dan memainkan peranan penting dalam pembangunan pengkalan warisan budaya masyarakat global. Ini katanya akan membantu menyumbang kepada ekonomi usahawan tempatan dan meningkatkan pertumbuhan keseluruhan ekonomi Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata demikian pada Majlis Penyampaian Anugerah Kemanusiaan Warisan Budaya Tidak Ketara ICH dan Anugerah Komuniti di Kuching malam tadi. Pada majlis tersebut, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menerima anugerah kemanusiaan atas bimbingan yang berwawasan dan kepimpinan teladan ke arah pembangunan warisan budaya tidak ketara di Sarawak. Isteri Premier Sarawak, Puan Sri Dato' Amara Jumaani Tun Tuanku Haji Bujang menerima anugerah yang sama atas inovasi dan promosi songket Sarawak. Turut menerima anugerah tersebut adalah Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah atas kerja cemerlang beliau, idea-idea inovatif dan dorongan luar biasa dalam melindungi ICH Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari turut menyampaikan anugerah komuniti sandang warisan songket kepada 30 penerima anugerah atas dedikasi dan sumbangan ke arah mengekalkan keindahan kraf songket di Sarawak. Graduan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS berperanan penting dalam mempersiapkan Sarawak mendepani cabaran besar pada masa hadapan. Menegaskan perkara itu, Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas berkata, ini penting memandangkan penularan COVID-19 telah memberi kesan sehingga mengubah lanskap kehidupan masyarakat. Oleh itu, ia menuntut graduan untuk sentiasa bersedia, bijak dan rasional dalam menangani sebarang permasalahan yang dihadapi dengan memanfaatkan pengetahuan dan ilmu yang dikuasai sepanjang pengajian di UNIMAS. Beliau yang juga Pro-Chancellor UNIMAS berkata demikian pada sidang keempat Convocation Komemoratif UNIMAS di Kota Samarahan hari ini. Dalam sidang keempat itu, seramai 1,311 orang graduan menerima ijazah masing-masing. Ia melibatkan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Fakulti Ekonomi dan Perniagaan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Mereka merupakan antara 3,695 orang graduan yang telah berjaya menamatkan pengajian dalam pelbagai peringkat dari ijazah Doktor Falsafah, ijazah Sarjana dan ijazah Sarjana Muda. Ordinan Warisan Sarawak 2019 akan membantu dalam usaha untuk memelihara dan mengurus aset warisan dengan cekap di samping mempertingkat sistem pengurusan warisan secara menyeluruh dengan lebih teratur dan berkesan. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting berkata, pelaksanaan Ordinan Warisan Sarawak 2019 juga akan membantu dari segi pelancongan warisan. Datuk Sebastian Ting menambah Seksyen 32 dalam ordinan tersebut menyediakan peruntukan berkenaan dengan pengisytiharan bangunan, monumen dan tapak sebagai warisan. Secara tidak langsung, ini akan menambah nilai kepada bangunan, monumen dan tapak yang akan menarik pelancong dan penyelidik, sama ada penduduk tempatan atau orang asing datang melawat Sarawak. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Jerayawara Sarawak Heritage Ordinan 2019, anjuran Jabatan Muzium Sarawak di Miri hari ini. Ujar beliau, penganjuran Jerayawara ini adalah untuk mencipta kesedaran tentang pemeliharaan dan pemuliharaan warisan melalui Ordinan Warisan Sarawak 2019.
Beliau yakin dengan kehadiran dan kerjasama yang diberikan oleh pihak berkepentingan dan masyarakat akan membantu mempromosikan warisan Sarawak, dan pada masa yang sama melalui program ini, masyarakat juga akan mengambil bahagian untuk menyumbang usaha mereka, bersama-sama menjaga dan melindungi budaya dan warisan tersebut agar terus terpelihara. Persekutuan Institut Wanita Sarawak SFWI akan menjadi tuan rumah penganjuran Persidangan Persatuan Wanita Desa Sedunia ACWW 3 tahun sekali bermula 4 hingga 6 Julai depan di Kuching. Pengerusi SFWI Datuk Nurhayati Ismail memaklumkan persidangan kawasan ACWW untuk Asia Tenggara dan Timur Jauh ke-13 ini bertemakan Kepelbagaian Kekuatan Kami. Jelasnya, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut hadir pada hari kedua persidangan bagi mencemar duli menyempurnakan Majlis Perasmian ACWW. Ujarnya, persidangan kali ini juga disertai oleh delegasi dari 6 negara antaranya Filipina, Singapura, Indonesia, Kemboja dan Brunei. Beliau menyatakan demikian pada sidang media Persidangan Persatuan Wanita Desa Sedunia ACWW ke-13 di Kuching hari ini. Sementara itu, beliau memaklumkan tema Kepelbagaian Kekuatan Kami dipilih tahun ini selari dengan konsep kepelbagaian kaum dan agama yang terdapat di negeri ini. Antara pengisian utama dalam persidangan ini nanti adalah berkongsi ilmu menerusi lawatan pendidikan, membina hubungan dan kerjasama bersama Persekutuan Wanita antara negara. Atlet angkat berat diingatkan supaya tidak mengambil atau terpalit dengan penggunaan bahan terlarang yang boleh menyebabkan mereka gagal dalam ujian doping. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentab Jabu berkata, ini kerana jika mereka gagal dalam ujian doping, ia bukan sahaja akan menyebabkan atlet dikenakan denda tetapi turut menjejaskan penyertaan mereka dalam kejohanan di peringkat antarabangsa. Ini sekaligus boleh mengundang risiko kehancuran masa depan karier mereka dalam sukan angkat berat. Selain itu, beliau menegaskan penggunaan bahan terlarang dengan tujuan meningkatkan keupayaan atlet juga boleh menjejaskan kesihatan mental dan fizikal atlet. Dato' Gerald yang juga Naib Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia berkata demikian ketika merasmikan kejohanan angkat berat junior dan senior kebangsaan Sarawak di Kuching. Lebih 120 atlet dari 11 negeri mengambil bahagian dalam kejohanan berkenaan yang bermula Isnin lepas. Kejohanan selama 4 hari berkenaan mempertandingkan 10 acara masing-masingnya bagi kategori lelaki dan wanita, antaranya 55 kg, 81 kg dan 87 kg. Ia merupakan kali ketiga Persatuan Angkat Berat Negeri Sarawak menganjurkan kejohanan bertaraf kebangsaan selepas Sukan Malaysia SUKMA 2016 di Kuching. Objektif kejohanan tersebut antara lain bagi menyemarakkan semangat persaingan yang sihat dalam kalangan atlet selain mempromosi sukan angkat berat kepada penduduk sekitar. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Buma. Kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Golongan kurang berkemampuan terus mendapat perhatian dengan pemberian bantuan sewajarnya agar dapat hidup lebih selesa. Itu antara perkongsian dari Perak hari ini. Untuk perinciannya, kita bersama Muhammad Nasrik Muhammad Nasara. Rick, silakan. Ya Sahi, inisiatif menyantuni golongan kurang bernasib baik tidak pernah terhenti. Malah usaha giat dilakukan demi memastikan kelangsungan hidup mereka.
Terbaru, Perak FM menggerakkan program Jelajah Kami Prihatin, Wow Perak FM, dengan kerjasama Badan Bukan Kerajaan NGO di negeri ini. Pengarah Penyiaran Negeri Sazariah Majidi berkata, program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR tersebut fokus kepada warga emas terlantar akibat sakit tua dan mempunyai anak OKU. Sumbangan termasuk wang tunai RM1,000 dan katil baharu. Semoga program ini dapat menyedarkan kalangan pendengar Perak FM tentang pentingnya sikap ambil tahu serta prihatin dalam menghulu bantuan kepada penduduk setempat dengan mengambil semangat keluarga Malaysia. Kita nak memperbanyakkan lagi sebab kalau ikutkan kita punya permohonan kepada wakaf katil ni sangat banyak. Sangat queue dan kita sangat mengharapkan kerjasama dan juga sumbangan orang ramai untuk kita meneruskan program ni. Dan kalau boleh kita terus bekerjasama dengan pihak RTM lah. Itu yang besar harapan kami lah. Penerima yang ditemui menzahirkan penghargaan atas bantuan yang diberikan. Terima kasih banyak-banyak lah sebab memang selesa lah sebab ada roda kan. Boleh gerak-gerak sikit lah. Kalau yang lama tu tak sesuai kot, yang ini sesuai lah. Yang bangku tu, kat luar tu dah lama dah, 3-4 tahun dah. Ini baru dapat kata baku. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Siapa yang bantu ATM yang bantu ni. Terima kasih banyak-banyak. Tolong. Ini pula kisah dua beranak yang enggan berpindah dari rumah mereka yang terletak di kawasan kebun kelapa sawit meski hidup dalam serba kekurangan. Lim Ah Ki, 88 tahun dan anaknya Lee Zongping, 53 tahun, terus menetap di rumah tersebut yang terletak di Kampung Sungai Buaya, Teluk Intan. Exco Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan Masyarakat dan NGO Perak, Datuk Dr. Wan Nur Ashikin Wan Nordin ketika menziarahi keluarga berkenaan berkata, pihaknya akan mempertimbang bantuan yang sesuai. InsyaAllah nanti TNB dengan LLP akan datang buat lawatan kan tuan. Jadi kita akan memastikanlah untuk bagaimana kita bantu mereka. Di samping itu juga Jabatan Kebajikan Masyarakat juga akan menilailah dan melihat bantuan yang sesuai untuk kedua beranak ini, bagaimana kita boleh bantu mereka. Pada kunjungan tersebut, beliau menyampaikan bantuan berupa barangan keperluan dan wang tunai. Sebelum ini, kisah dua beranak ini tular di media sosial kerana berlindung di sebuah rumah serba daif tanpa bekalan air dan elektrik. Bermula dengan suka-suka menternak 6 ekor ayam kampung 8 tahun lalu. Siapa sangka aktiviti itu kini membawa pulangan lumayan kepada seorang anak muda di Kampung Pasir Sena, Lambor Kanan, Perak. Selain menternak, dia juga berkongsi ilmu penternakan dengan rakan-rakan lain yang turut mempunyai minat sama dalam bidang tersebut. Ikuti laporan Nur Ain Abu Bakar. Firdaus Nazaruddin, 32 tahun, mula menceburi bidang penternakan ketika pulang ke kampung menjaga ibunya yang sakit pada 2014. Melihatkan kepada potensi yang ada, selain permintaan tinggi terhadap ayam kampung, Firdaus mula membesarkan perusahaan tersebut sedikit demi sedikit sehingga tertubuhnya Dusun Sara Enterprise. Hari ini kita ada 2.1 ekar belakang rumah kita bela yang asalnya hutan. Kita bangunkan dari satu reban ke satu reban. Jadi kita dah ada 3 reban di sini. Dan insyaAllah dalam masa terdekat kita akan JV dengan Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak ni. Kita akan kembangkan ladang di seluas 82.1 ekar lah di seputar Perak yang berdekatan dengan kita punya kilang. Menurut bapa kepada 5 anak itu, ayam kampung lebih mudah diternak kerana tidak memerlukan penjagaan yang rapi. Dianggarkan 100 ke 200 telur boleh diperoleh dalam masa sehari. Telur tersebut kemudian akan dipindahkan ke lokasi lain untuk proses pengeraman sehingga menetas. Anak ayam yang baru menetas akan dijual kepada penternak lain sebelum kembali dibeli apabila mencapai umur matang.
Saya sebenarnya merasa cukup teruja berada di ladang ini kerana keadaan persekitarannya yang cukup bersih dan tiada bau yang kurang menyenangkan seperti mana reban-reban ayam atau kawasan penternakan ayam yang sebelum ini. Ini kerana konsep yang diketengahkan ataupun yang digunakan di sini adalah menggunakan kaedah EM ataupun efektif mikroorganisma. Keupayaan Firdaus menghasilkan makanan ayam kampung sendiri turut menarik minat Jabatan Pertanian Negeri Perak memberi bantuan input pertanian di bawah projek rintis penanaman jagung bijian. So kita memberi peluang dan ruang dan memberi sedikit peruntukan untuk Cik Firdaus menanam tanaman jagung bijian dia sendiri, memandangkan Cik Firdaus menguruskan daripada awal hingga akhir, maknanya dia membuat makanan sendiri sehinggalah membela ataupun menternak dan juga memberi latihan. So kita lihat peluang ini sangat bersesuaian kepada usahawan-usahawan ternakan yang memproses makanan sendiri. Firdaus turut dipilih menjadi tenaga pengajar untuk projek Mentor-Menti Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak PPPNP. Sehingga kini Cik Firdaus adalah merupakan tenaga pengajar di pada kita dan di bawah dia telah berjaya melahirkan seramai 10 orang sebagai menti dan untuk secara keseluruhan sehingga kini kita telah melahirkan lebih kurang 31 orang usahawan ternakan kampung. Selain menternak, Firdaus turut mempelbagaikan aktiviti termasuk menjadi pembekal makanan ternakan, memproses ayam segar dan sejuk beku serta mengusahakan perniagaan makanan. Laporan Nur Ain Abu Bakar, RTM. Paparan itu mengakhiri berita wilayah dari Perak. Untuk berita selanjutnya, kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi. Terima kasih, Rick. Pembinaan Hospital Pendang kini mencapai 98% siap dan dijangka beroperasi sepenuhnya tahun hadapan dengan peralatan berteknologi tinggi. Ahli Parlimen Pendang, Datuk Awang Hashim berkata, sehingga kini pembinaannya berjalan lancar mengikut jadual dan pelan perancangan ditetapkan. Datuk Awang yang juga Timbalan Menteri Sumber Manusia berkata, perasmian hospital yang dijangka hujung tahun ini akan dipercepatkan. Saya melihat satu-satu daerah dalam negeri Kedah yang tiada ada hospital lagi, Pendang. Saya melihat ini saya akan meringankan bebanan penduduk-penduduk dalam daerah Pendang, Parlimen Pendang ini supaya mereka mendapat perkhidmatan kesihatan yang lebih baik dan mengurangkan kos mereka untuk belanja teksi, kenderaan apa ni semua untuk di kawasan-kawasan bandar terutamanya di bandar Hospital Alostar, Hospital Sungai Petani yang melibatkan kos. Beliau berkata demikian di Alostar, hospital yang dibina di kawasan seluas 17 hektar itu menempatkan 126 katil. Ia memudahkan penduduk yang terpaksa ke Hospital Sultanah Bahiyah Alostar dan Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani sebelum ini untuk mendapatkan rawatan. Seorang warga emas mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan atas 17 pertuduhan merogol dan melakukan ambang seksual fizikal terhadap 2 kanak-kanak di Mahkamah Session Butterworth. Tertuduh Asyari Ibrahim, 74 tahun, seorang guru mengaji, dituduh melakukan kesalahan itu di sebuah rumah di seberang Perai Tengah antara tahun 2014 hingga tahun 2021 ketika mangsa berusia 5 tahun. Pertuduhan yang dibacakan Timbalan Pendakwa Raya Syekal Cik Murad di hadapan Hakim Nur Aini Yusof melibatkan mangsa yang juga adik-beradik diadakan 2 mahkamah berbeza. Dalam Mahkamah Session 2, tertuduh menghadapi 6 pertuduhan iaitu 3 tuduhan merogol dan 3 ambang seksual fizikal di antara 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2020. Tertuduh mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Lebih 30,000 pengunjung dijangka menghadiri Pesta Buku Perlis dan Karnival Pembaca 2022 anjuran Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis PPANPS. Jumlah berkenaan melebihi penganjuran pada edisi terdahulu sekitar 28,000 orang.
Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis, Azizi Janan berkata, pelbagai aktiviti menarik ditampilkan, antaranya Mobile Planetarium yang syarat dengan maklumat berkait ruang angkasa dengan persembahan digital dan grafik yang menarik. Bukan sekadar untuk menyokong kepada STEM saja, tapi juga aktiviti-aktiviti lain. Kita tak maulah maksudnya seolah-olah macam perpustakaan hanya tertumpu kepada sains dan teknologi. Kita juga adakan bengkel sastra, kita ada bawakan ceramah-ceramah berkaitan dengan sastra. Itu juga dengan benda perkara lain yang mana yang berkaitan dengan usaha untuk menarik minat kanak-kanak daripada peringkat awal sehinggalah ke dewasa lah. Untuk hadir ke perpustakaan bukan sekadar untuk membaca buku, tapi untuk mendapat lebih daripada itu. Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa melawat 24 penpamer dari pelbagai syarikat pembekal buku yang turut menjayakan pameran. Kehadiran pengunjung khususnya pelajar sekolah bersama guru-guru adalah bukti masyarakat menghargai program galakan membaca yang dilaksanakan perpustakaan. PPANPS yang bermula 25 Jun lalu berakhir malam ini. Seorang pemandu lori didakwa di Mahkamah Session Pasir Mas hari ini atas dua pertuduhan mencederakan isteri dan ibu mentua di Kampung Cabang 4, Tumpat pada Selasa minggu lalu. Tertuduh Wan Muhammad Hafizuddin Wan Ismail, 27 tahun, mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Mustaqim Soekarno. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, tertuduh dengan sengaja menyebabkan kecederaan ibu mentua berusia 61 tahun dan isteri berusia 26 tahun menggunakan pisau yang boleh menyebabkan kematian. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama 326A yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun atau denda atau sebat atau mana-mana dua. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama 326A Kanun Keseksaan memperuntuk hukuman penjara sehingga 20 tahun atau denda atau sebat atau mana-mana dua jika sabit kesalahan. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Hajarul Fatina Abu Bakar dan tertuduh tidak diwakili peguam. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Hajarul Falina memohon mahkamah agar tidak menawarkan sebarang jaminan kerana dibimbangi mengganggu saksi. Mahkamah menetapkan 5 September sebagai tarikh hukuman tanpa jaminan. Perbadanan Nasional Berhad Pernas membuka peluang kepada warga Pahang untuk meneroka dan menceburi bidang perniagaan pra-franchise melalui Mini Business in Transformation Expo BITE dengan sasaran pembiayaan sebanyak RM300,000. Program tersebut merupakan program transformasi perniagaan usahawan kecil kepada perniagaan franchise selain membantu usahawan kecil dan sederhana menjadi lebih kompetitif dan sistematik. Menurut pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Pernas, Mazlan Ibrahim, pihaknya telah membiayai RM8.3 juta bagi program PIT sejak tahun 2013 dan telah melahirkan seramai 2,000 pra-franchisee serta memberi peluang pekerjaan kepada lebih 4,000 orang. Jadi secara keseluruhannya kalau Pernas sendiri, fokus pembiayaan kita pada tahun ini sama ada perniagaan kecil, franchise dan sebagainya. Kita memperuntukkan lebih RM43 juta lah untuk pembiayaan sahaja. Untuk pembangunan kita lebih dari itulah. Pembangunan ni kita sentiasa ada peruntukan lah. Sebab itu tugas Pernas. Ya. Menurut beliau, bagi menambah baik program BIT, pakej pembiayaan pra-franchise telah dinaikkan kepada RM25,000 kepada RM50,000 bagi memberi peluang kepada bakal usahawan memiliki konsep perniagaan yang lebih menarik dan penggunaan peralatan yang lebih berkualiti. Tambahnya, sebanyak 184 jenama telah didaftarkan sehingga kini dengan sasaran dapat melahirkan 22 usahawan pra-franchisee baru di bawah program BIT pada tahun ini. Beliau berkata demikian di Majlis Perasmian Mini BITE 2022 di Kuantan. Pengurusan krisis dan bencana melibatkan pelbagai agensi perlu dikoordinasikan dengan mantap.
Pengarah Penerangan Pahang, Sabrudin Yop Hamzah berkata, pegawai penerangan khususnya perlu mahir menguruskan media ketika menyalurkan maklumat yang tepat dan sahih. Sebab kita melihat bahawa perlunya ada satu koordinasi yang mantap bagi memastikan setiap agensi memainkan peranan masing-masing. Dan dalam konteks ini sebenarnya kita lebih menumpukan kepada bagaimana kita menguruskan media. Sebab kita lihat jika media ini tidak diurus dengan baik, maka akan berlaku persepsi yang berbeza-beza. Dan kita mesti pastikan bahawa maklumat itu mesti sampai daripada sumber yang sah, yang telah pun memberikan maklumat yang tepat dan jelas, supaya apabila maklumat yang jelas sudah sampai kepada masyarakat akan jelas dan akan mengelakkan berlakunya perkara ataupun perasaan yang tidak puas hati ataupun berlaku berbagai persepsi dekat masyarakat. Beliau ditemui selepas bengkel pengurusan krisis dan bencana simulasi kali kedua di Tanah Rata, Cameron Highland. 100 peserta dari pelbagai agensi keselamatan termasuk 30 pegawai penerangan menyertainya. Program melibatkan Kementerian Kesihatan, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta pejabat daerah Cameron Highlands. Kerajaan telah membuat pertimbangan sewajarnya sebelum melantik Tan Sri Muhammad Appendi Ali sebagai pengerusi pasukan petugas khas PPK semakan Undang-Undang Kes Kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, seharusnya tiada isu berbangkit kerana ia telah diputuskan Jemaah Menteri pada 29 Oktober tahun lalu. Sebarang bantahan sewajarnya dibangkitkan lebih awal untuk perhatian kerajaan. Justru mustahil untuk beliau bertindak sewenang-wenangnya tanpa sebarang justifikasi untuk mengeluarkan Tan Sri Appendi sebagai pengerusi apabila pelantikannya telah dipersetujui Jemaah Menteri. Beliau mengulas tindakan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang tidak mahu meneruskan sesi temu bual saksi bersama jawatan kuasa kecil Thought of Miss Fiance yang dijadual berlangsung semalam. Seramai 231 usahawan Bumiputera berjaya dilahirkan di bawah skim Usahawan Permulaan Bumiputera Superb sejak 2014. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Mastura Muhammad Yazid berkata, program anjuran unit peneraju Agenda Bumiputera Teraju merupakan platform terbaik dalam membantu usahawan Bumiputera mengembangkan perniagaan dan menjadi lebih kompetitif di pasaran tempatan dan antarabangsa. Beliau menyatakan kesediaan dan komitmen pihaknya untuk terus membantu usahawan Bumiputera agar lebih berdaya tahan sekaligus memperkasa golongan tersebut. Sama keupayaan syarikat-syarikat Bumiputera ini harus kita juga bantu supaya ia mendapat sampai ke satu tahap di mana ia berdaya saing dan berdaya tahan begitu lama. Dan kita juga kena ambil kira apa yang telah berlaku masa pandemik. Banyak syarikat-syarikat itu telah lumpuh. Jadi itu sebab banyak usaha-usaha dan peruntukan-peruntukan yang disediakan oleh kerajaan untuk mengembalikan mereka ke landasan usahawan seperti mereka sebelum ini. Datuk Mastura turut menyeru usahawan Bumiputera untuk tampil jika memerlukan khidmat nasihat dan bimbingan perniagaan terutama pasca pandemik COVID-19. Beliau ditemui pemberita selepas majlis perasmian kilang KCQ Lab di Selangor. KCQ Lab merupakan kilang kosmetik milik usahawan Bumiputera yang mendapat pengiktirafan Amalan Pengilangan Baik GMP. Selangor FC gagal menggunakan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila sekadar seri 1-1 dengan Sabah FC pada aksi Liga Super di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ malam semalam. Skuad Gergasi Merah memulakan perlawanan dengan baik menerusi jaringan minit ketiga penyerang sensasi dari Brazil, Helison Cayon. Namun Sabah berjaya menyamakan kedudukan di babak kedua hasil jaringan pemain sayapnya Sadil Ramdhani pada minit ke-53. Keputusan itu menyaksikan Selangor yang tewas 1-5 kepada JDT pada aksi Jumaat lalu terpaksa berpuas hati dengan 1 mata sekaligus kekal di tangga ke-6 dengan 12 mata daripada 8 perlawanan.
Manakala Sabah pula kembali merampas kedudukan kedua liga selepas terikat 19 mata dengan Negeri Sembilan namun kurang satu perlawanan. Skuad rugby 7 sebelah negara meletakkan sasaran meraih sekurang-kurangnya satu kemenangan di peringkat kumpulan pada Sukan Commonwealth 2022 di Birmingham bulan depan. Ketua Jurulatihnya Saizul Hafifi Muhammad Nur berkata, ini kerana anak-anak buahnya bakal menentang antara pasukan ranking teratas dunia seperti Afrika Selatan, Scotland dan Tonga pada tamasya itu nanti. Bagaimanapun, menurut Saizul Hafifi, semua pemain negara masih memiliki semangat yang tinggi dan bertekad untuk mempamer prestasi membanggakan demi maruah Malaysia. Semangat untuk kita pemain menentang mereka itu bukan satu benda yang patut kita ambil sebagai positif lah. Sebab apa, kalau kita main melihat kepada ranking, mungkin kita akan merasakan kita pasukan kedua. Tapi kalau kita berdasarkan semangat dan kesukaran ataupun semangat untuk kita untuk pergi lebih jauh, saya rasa itu bukan satu bukan paculan yang baguslah untuk semua pemain, menunjukkan yang mereka akan memberikan hasil yang terbaik menentang ketiga-tiga tim nanti. Beliau ditemui ketika lawatan Ketua Kontingen Malaysia Datuk Syahrul Zaman Yahya di Universiti Putra Malaysia UPM. Seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 6 Julai. Johor FM dengan kerjasama pelbagai agensi mengambil inisiatif membantu keluarga pendengar orang kurang upaya OKU menerusi jelajah Kami Prihatin Kasih Johor FM di Kampung Paya Daerah Keluang, Johor pagi tadi. Penerbit program Wan Nur Wajiha Wan Mustafa berkata, program melibatkan 90 orang sukarelawan memberi sumbangan wang, barangan keperluan serta gotong royong membersihkan halaman kediaman. Menurut penerbit program Wan Nur Wajiha Wan Mustafa, ia nyata memberi impak positif dalam membantu meringankan beban Suzana Abdul Karim yang turut menjaga ibunya yang uzur. Suzana ni salah seorang pendengar Johor FM yang OKU dan menjaga emaknya yang sudah uzur. Maksudnya mak dia jaga dia, dia jaga mak dia. Jadi kita membantu, kita prihatin, kita bantu yang mana patut sebenarnya. Dan hari ini Alhamdulillah dengan gerakan dan juga sentuhan kasih itu dapat menggerakkan hati-hati mereka ini semua untuk sama-sama membantu menjayakan jelajah Kami Prihatin. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Mahkota Adun Mahkota, Datuk Sharifah Azizah Datuk Said Zain berkata, program sedemikian dapat membantu pihaknya mengenal pasti golongan memerlukan di kawasan tersebut. Harapan saya semoga program-program yang sebaik ini harus diteruskan dan ditambahkan peruntukan untuk dibuat bukan satu dua satu ataupun satu lagi satu, tetapi diperbanyakkan lagi. Maknanya usaha sama ini yang amat baik. Juara bertahan Liga Super, Johor Darul Takzim JDT nampaknya terus sukar digugat apabila merekodkan kemenangan 4-0 ke atas PJ City FC di Stadium Sultan Ibrahim malam semalam. Keputusan itu menyaksikan juara 8 kali berturut-turut tersebut semakin selesa di persada Liga dengan 22 mata daripada 8 perlawanan. Serangan bertali arus JDT sejak permulaan perlawanan berjaya menghasilkan gol pendahuluan menerusi penyerang import dari Brazil, Bergson Del Silva pada minit ke-23. Selang 3 minit kemudian, skuad Harimau Selatan terus selesa apabila sepakan percuma Fernando Martin Forestieri menepati sasaran pada minit ke-26. Bersambung babak kedua, Bergson sekali lagi merobek gawang PJ City FC pada minit ke-65 sebelum Forestieri menambah derita pasukan pelawat menerusi jaringan pada minit ke-85. Dia tidak tamak untuk mencari hat-trick. So we managed to control the actions from the beginning. We had a few situations, the one that hit the bar. We corrected a little bit of the problems,
And from there, I think we did a good job. The boys fought and played good football. We already give our best. Player already work very hard, but they are better team. They are good team. They got good quality players, and I think they play some good football, which I think they punish us with in small details, like we give a lot of room in zone 14, which I think they punish us, and another free kicks. We shouldn't give free kicks. Baik, terlepas ini. Berita Wilayah 29 Jun 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Sentiasa patuh SOP ketika melakukan aktiviti harian anda. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.